Datuk Seri, seperti kita semua sedia maklum, masa Piala 15 hari itu BN kalah semua di saluran undi muda. Ya, tidak semua. Tapi majoriti kalah. Majoriti kalah lah. Jadi bagaimana Datuk Seri nak turn benda ni di Negeri Sembilan ni? Dia yang kalah ini kemungkinan di tempat lain yang mana saya tidak mau komen. Tetapi di Negeri Sembilan, saluran pengundi muda ada menunjukkan peningkatan, terutamanya dalam PIU 15. Di kawasan parlimen saya, peningkatan pengundi muda semakin ketara waktu itu. Kerana itu saya nak sebut kepada Syaimi bahawa 5 kawasan parlimen yang ditandingi oleh calon Barisan Nasional mendapat sokongan dan mandat berlipat kali ganda berbanding dengan PIU yang ke-14. Ketika waktu itu sentimen sudah dimainkan bahawa pengundi muda tidak lagi bersama dengan perjuangan UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi di Negeri Sembilan kita berjaya yakinkan bahawa masa depan pengundi muda dan anak-anak muda ini adalah merupakan satu matlamat utama kita untuk membolehkan harapan dan juga masa depan pengundi muda terjamin dalam perancangan dan penstrukturan kepimpinan kerajaan negeri. Dalam waktu ketika sebelum PIU 14, kerajaan negeri dipimpin oleh Barisan Nasional. Selepas itu kerajaan negeri dipimpin oleh Pakatan Harapan. Alhamdulillah kedua-dua kepimpinan ini, walaupun ketika itu kita tidak bersama, tetapi mauduk ataupun matlamat dan penumpuan kita adalah untuk masa depan anak orang muda di Negeri Sembilan, dan mereka tahu itu sedang kita lakukan di Negeri Sembilan. Oleh kerana itu kali ini saya begitu yakin anak muda akan menambah sokongan mereka, anak muda akan bertambah lagi sokongan mereka, kerana mereka tahu apabila ada gandingan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan akan menjadikan segala penumpuan perancangan matlamat kita untuk masa depan anak muda mudah untuk kita laksanakan di Negeri Sembilan ini. Okey, Datuk Seri sebagai pengurusi Badan Pengurusan UMNO Negeri Sembilan, Datuk Seri banyak buat keluar statement, dan antara statement Datuk Seri sangat yakin 16 kursi yang UMNO menang, BN menang dapat dipertahankan. Apakah Datuk Seri punya base on keyakinan itu? Keyakinan bukan berasaskan kepada retorik Apabila kita menghadapi pilihan raya, apabila kita menghadapi suasana untuk kita serahkan semula rakyat untuk membuat keputusan, mestilah ada beberapa justifikasi apabila saya mengeluarkan kenyataan bahawa di Negeri Sembilan ini kita akan sapu bersih ketiga 36 kursi ini. Asas pertama saya berasaskan kepada parti saya, yakni UMNO dan Barisan Nasional. Kita tahu tentang hikmat kita, kita tahu tentang visi kita, misi kita, justifikasi apa yang bakal kita lakukan. Itu bukan hanya janji, itu bukan hanya perancangan yang mereka tidak boleh lihat bukti. Kerana sebelum ini, sebelum PIU 14 ketika kita kalah tipis kepada Pakatan Harapan, kita sudah buktikan dalam pengurusan dan pentadbiran kerajaan negeri. Waktu itu saya sebagai ahli Exco, Datuk Seri Mat Hassan sebagai Menteri Besar, dan sebelum itu juga ketika Barisan Nasional memimpin kerajaan negeri, penumpuan kita sangat teratur dan boleh jelas, mereka jelas kelihatan penumpuan dan perancangan kita kepada golongan anak muda, kepada orang tua, kepada golongan B40, kepada penokil Felda, kumpulan penternak nelayan dan juga kumpulan petani. Mereka sudah jelas, ini adalah perancangan kita, termasuk pembangunan kerajaan negeri. Apabila kita kalah tipis kepada Pakatan Harapan meneruskan kepimpinan di kerajaan negeri. Mereka Pakatan Harapan juga sedikit sebanyak meneruskan visi dan misi yang dijalankan oleh Kerajaan Barisan Nasional, dan mereka menambah lagi beberapa perkara yang menjurus kepada hikmat mereka dan juga kepada pembelaan mereka kepada rakyat. Penumpuan mereka untuk menyelesaikan masalah rakyat miskin umpamanya, kepada masalah orang susah, kepada masalah infrastruktur dan juga kemudahan masyarakat di luar bandar. Ini penumpuan dibuat oleh kedua-dua kerajaan ini. Jadi saya tengok kesamaan ataupun ada orang kata ada kesinambungan apa yang dilakukan oleh Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan, kesannya kepada rakyat sekarang. Jadi kan itu saya yakin apabila kedua-dua misi dan juga pengurusan pentadbiran Negeri Sembilan dilakukan oleh kedua-dua parti ini ketika waktu kita tidak bersama,
maka rakyat akan lihat apabila kedua-dua parti ini berganding bahu, bekerjasama dan menguruskan kerajaan negeri, mereka yakin bahawa sesuatu perkara yang lebih luar biasa akan mereka terima apabila selesainya PRN nanti. Jadi kerana itu saya yakin mereka tidak mampu untuk menolak gandingan ini di Negeri Sembilan, untuk mereka berikan sekali lagi mandat dan kepercayaan bagi meneruskan kepimpinan di negeri. Saya tak nampak Parti Perikatan Nasional boleh mendapat satu atau dua kerusi di Negeri Sembilan, kerana Perikatan Nasional tidak membawa apa-apa mesej untuk meneruskan kepimpinan di Negeri Sembilan. Saya tak nampak mereka membawa sesuatu orang kata apa yang dikatakan sebagai satu visi, sebagai satu harapan kepada rakyat Negeri Sembilan, selain daripada menanamkan rasa benci, selain daripada mengkritik kerajaan perpaduan, mengkritik kerajaan gandingan antara Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan, dan menyentuh soal sentimen perkauman, agama dan sebagainya. Ini tidak lagi sesuai dan tidak lagi menjadi satu perkara yang dipertimbangkan oleh rakyat lah. Kerana itu saya yakin kali ini Negeri Sembilan, Pakatan Harapan akan memenangi ke semua kerusi yang mereka tandingi. Tentunya Barisan Nasional di bawah dan juga pemantauan saya turun ke bawah, saya berjumpa dengan semua orang, saya berjumpa dengan semua kelompok masyarakat, dan gandingan ke semua ini saya yakin kita akan sapu bersih 36. Tapi untuk si KJ yang bekas pemimpin DN Negeri Sembilan, dia dalam tilikan je lah. Ya. Dia kata penyokong akan bagi undi kepada masing-masing ada pandangan, ya. KJ adalah antara tokoh muda yang pernah berada di dalam UMNO dan Barisan Nasional, dan KJ juga antara tokoh yang telah menaburkan bakti kepada rakyat di Negeri Sembilan dan juga di negara ketika waktu beliau menjadi menteri. Tetapi waktu itu KJ adalah tokoh di bawah Barisan Nasional, di bawah kepimpinan Barisan Nasional, khususnya UMNO. Segala tokoh ataupun segala orang kata apa kelebihan yang dibawa oleh KJ itu, selain daripada diri Khairi Jamaluddin sendiri, itu juga membawa imej parti waktu itu. Dan apabila KJ berada di luar, bukan di luar parti tetapi di luar lanskap politik negara buat seketika ini, dan KJ memberikan pandangan yakni bahawa perubahan peralihan sokongan UMNO kepada Perikatan Nasional semakin bertambah. Saya tak nafikan adanya peratusan peralihan daripada UMNO, penyokong UMNO kepada Perikatan Nasional kerana sentimen yang dimainkan oleh pihak Perikatan Nasional. Tetapi jumlah yang 50% itu adalah satu jumlah yang tidak munasabah. Mungkin di tempat-tempat lain saya tidak tahu, tetapi di Negeri Sembilan saya yakin peralihan itu tidak sehingga mencapai 50%. Mungkin ada peralihan, saya tidak nafikan, tetapi jumlah ini akan bukan pada saya bukan semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin menurun, kerana penjelasan dan pendekatan kita yang saya sebut tadi, penjelasan, penerangan, pendekatan kita kepada pemahaman rakyat berkaitan dengan kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Isunya tidak banyak. Dia tidak sebut Pakatan Harapan kerana adanya parti DAP di dalam gandingan ataupun rakan kerjasama Pakatan Harapan, dan mereka menggunakan sentimen DAP ini sebagai salah satu sentimen yang besar, sebagai satu sebab musabab yang paling besar untuk kita kehilangan sokongan orang Melayu. Dan inilah punca ataupun inilah tempat tumpuan untuk mereka mendatangkan kemarahan orang Melayu. Jadi saya nampak mereka boleh memberikan pandangan, dan saya bagi tahu kepada mereka, saya akan buktikan bahawa di Negeri Sembilan tidak akan berlaku seperti itulah.